إلى حضرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه الكرام، ثم إلى حضرة والدينا ولمشايخنا ومعلمين وجميع أرواح المسلمين والمسلمات، وخصوصا إلى مصنف هذا الكتاب، وخصوصا الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم غير المغضوب عليهم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والهادي إلى صراط مستقيم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم لك الحمد وإليك المستكى وأنت المستعان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Pertama sekali kita panjatkan puji dan syukur pada Allah Subhanahu wa taala dengan hidayah, taufik, i'anah dan ta'yid. Allah memberikan kita ruang. Allah memberikan peruntukan masa kepada kita untuk berbuat baik. Allah memberikan i'anah, pertolongan kepada kita untuk berbuat baik. Maka sebab itu seseorang yang mempunyai hati yang hidup, dia sentiasa akan nampak setiap kebaikan yang dia dapat adalah anugerah daripada Allah. Lalu dia akan sentiasa rasa bersyukur dengan Allah. Sebab itu setelah kita memperolehi kebaikan, selalu kita tanya diri kita, apa yang aku rasa selepas aku beroleh kebaikan? Selepas aku berbuat kebaikan, apa yang aku rasa? Sebab itu, apabila kita melakukan suatu perkara, maka kita kena tanya diri kita, aku buat perkara-perkara ini kerana apa? Aku mengajar kerana apa? Aku belajar kerana apa? Aku ibadah kerana apa? Allah didik kita dalam Al-Quran, semuanya kita kena buat kerana Allah. Dan Nabi didik kita dalam hadis, semua perkara kita buat semuanya kena kerana Allah. Sebab itu bagi seorang hamba Allah yang masih dia tidak lupa yang diri dia tu hamba Allah,
yang dia tidak lupa yang diri dia tu hamba. Semua orang memang hamba Allah, tapi kadang-kala dia lupa yang dia hamba. Dia mula nak jadi tuan, dia terlupa yang dia tu hamba. Dia mula nak jadi tuan. Ketika dia mula nak jadi tuan, ketika itulah lahirnya sifat sombong dalam diri dia. Lahirlah sifat aku boleh berdikari, aku boleh berdiri dengan sendiri. Ketika itu dia lupa tentang rahmat Allah. Setiap apa yang dia buat, dia kata dia boleh buat. Dan dia terlupa meminta pertolongan Allah. Dan dia tak harap pun tentang pertolongan Allah. Dia tak minta pun Allah tolong dia ketika dia hendak melakukan suatu perkara. Ketika dia mula lupa dia tu hamba. Ketika itulah ilmu akan mengatasi akal. Nafsu akan mengatasi akal. Ketika itulah terdapatnya ruang-ruang gurur, tipu daya dalam diri dia. Inilah yang berlaku kepada Azazil yang Allah ceritakan pada kita, supaya kita ni kena hati-hati. Allah bagi tahu kita bukan sekadar cerita. Kisah yang ada dalam Al-Quran bukan sekadar kisah, supaya kita mengambil pengajaran. Mana kisah yang Allah khabarkan kepada kita, bagi tahu dekat kita, kisah yang tidak baik menjadi panduan, kisah yang baik menjadi ikutan. Bukan sekadar kita tahu kisah Al-Quran, tetapi kita tak menjadikan dia sebagai satu panduan dalam hidup kita. Rugi kita, tuan-tuan. Malam ni kita sambung pembacaan kitab hikam kita, muka surat 7. Matan hak di bawah. Qala musannif rahimahullahu ta'ala, berbagai-bagai segala jenis amal itu, kerana berbagai-bagai segala warid ahwal. Amalan ini berbagai-bagai amalan. Maka dalam pelbagai amalan itu, pelbagai warid ataupun ahwal, warid ahwal di dalam amalan tersebut. Warid ni apa, tuan-tuan? Yang mudah kita faham. Natijah daripada wirid itu warid. Natijah daripada kita beramal. Maka sebagai ulama menyatakan, maka warid inilah alamat penerimaan sesuatu amalan. Saya bagi contoh macam ni. Kita semayang puluh tahun. Apa warid yang kita dapat? Saya semayang, tuan-tuan semayang. Apa yang kita rasa dalam semayang kita yang 30 tahun? Kesama. Kita puasa 30 tahun. Apa yang kita rasa selepas kita melakukan puasa 30 tahun? Kita zikir 30 tahun, kita zikir.
Apa yang kita perolehi selepas dari kita beramal dengan zikir tersebut. Yang ni kita kena tengok. Yang ni kita kena perhati tengok. Kita belajar 30 tahun. Apa yang kita dapat selama 30 tahun? Kita pun jawab, Ustaz, saya dapat ilmu. Dapat tak natijah ilmu? Kita mengajak 30 tahun. Dapat tak natijah daripada orang yang mengajar ilmu yang disebutkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Yang ni kita kena tengok. Kalau kita macam tu juga, cuma sekadar kita ada ilmu, orang kafir pun ada ilmu, tuan-tuan. Mereka lagi hebat. Orang yang mengkufurkan Allah juga ada ilmu. Kadang-kala mereka lagi hebat. Sebab itu kita kena tengok apa yang aku dapat. Sebab itu Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala menyatakan tentang alamah ilmu yang manfaat. Ada tak kita perolehi benda itu di dalam hidup kita? Ada tak kita perolehi perkara-perkara itu di dalam diri kita? Jika tak ada, tuan-tuan, maknanya kita tak perolehi apa-apa kesan, natijah, akibah daripada amalan kita. Murad daripada warid itu, iaitu yang didatangkan ia, hati daripada ba'arif Rabbaniyah. Maka dengan kita beramal, bermujahadah, lalu dikurniakan ke atas kita akan warid. Apa kata musannif? Yang dikatakan warid itu ma'arif Rabbaniyah. Kita bertambah kenal dengan Allah, tambah kenal dengan Allah, tambah seronok dengan Allah. Hasil daripada kenal, tuan-tuan, hasil daripada kenal, kita mula sayang Allah. Hasil daripada kenal, tuan-tuan, kita mula rindu Allah. Hasil daripada kenal, kita mula segera dengan panggilan Allah. Hasil daripada kenal. Ketika seseorang itu mengatakan dia kenal, tapi sayangnya dengan Allah tidak ada dalam diri dia. Sayang ni, tuan-tuan, dia tak boleh campur. Sayang Allah, sayang makhluk, campur tak boleh. Dia tak boleh campur, tuan-tuan. Ketika orang yang dikurniakan mula sayang kepada Allah, pada ketika itu dia mula kurang menyayangi akan makhluk yang ada di sekelilingnya. Kurang ni macam mana? Hasil daripada sayang, dia jadi ingat. Hasil daripada ma'arif, dia sayang. Hasil daripada sayang, dia jadi ingat. Ingat ni apa, tuan-tuan? Ketika kita mula sentiasa mengingati Allah, sehinggalah kita dapat melupakan perkara yang selain daripada Allah. Baik, tadi kita sembahyang maghrib, ingat kita campur tak? Saya tanya diri saya tanya tuan-tuan. Kita sembahyang tadi maghrib, ingatan kita campur tak?
Kita baca Quran, ingatan kita campur tak? Allah. Kita zikir, ingatan kita campur tak? Ketika itu, kita tak boleh buang perkara yang campur dalam ingatan kita ni. Sebab itu, kita tak boleh dikurniakan seperti mana yang disebut oleh Allah dalam Al-Quran. Apa dia? Takhasyak. Rasa ghalib. Khusyuk ni makna kita bagi makna yang senang faham. Kita rasa ghalib. Kita ingat Allah, kita rasa ghalib. Kita salat, kita rasa ghalib. Kita baca Quran, kita rasa ghalib. Sebab apa? Ketika itu ingatan kita tidak bercampur dengan ingatan yang selain daripada Allah. Ketika kita mula asyik, tuan-tuan, rasa ni tak boleh cerita. Petuk ulama kata man lam yazuk lam yadri. Siapa tak rasa, dia tak tahu. Ketika itu Allah kurniakan kepada kita waridat. Rasa ini, rasa manisnya halwatul ibadah, kelazatan di dalam ibadah. Baik. Yang dikatakan warid, apa dia, tuan-tuan? Dan asrarur rohaniyah, rahsia rohani. Antaranya apa dia, tuan-tuan? Zauqi, rasa. Zauqi, rasa. Tuan-tuan, macam mana sahabat dia boleh jadikan badan dia tembok anak panah daripada kena Nabi? Tu saya kata dengan tuan-tuan, kita kata sayang Nabi. Sayang Nabi. Tara mana? Rasa tu. Ke mulut kata. Ke mulut kita kata kita sayang Nabi. Rasa dah tak? Mulut kita kata sayang Allah. Rasa dah tak? Sayang ni kata ke rasa? Kata sayang, belum sayang. Rasa sayang. Yang ni sayang. Ni nak main bulan korban ni. Betul tak, tuan-tuan? Dulu 250 ya. Lah 800 setengah. Kita kata apa? Mahal cari hak murah. Betul tak? Mahal lah nak cari hak murah. Tahun ni kita pakai duit 800 setengah ke? Berapa puluh ribu Allah bagi kita pakai. Kita rasa rugi sangat kalau kita buat korban dengan nilai yang banyak. Tuan-tuan, satu bahagian 2000 ni pun rasa kita dengan Allah ini melebihi daripada selain Allah. Kita merungut tak, tuan-tuan? Kita merungut tak? Mahal. Ada murah lagi tak? Ada hak murah lagi tak? Kawan pun tunjuk yang sana lagi murah. Murah lagi. Yang ni kita nak bagi ke Allah. Kita tengok apa yang berlaku kepada Nabi Allah Ibrahim AS.
Sebab Nabi Allah Ibrahim alaihissalam percaya dengan Allah. Batang tengkok Nabi Allah Ismail digantikan dengan seekor kibas. Kita tak percaya. Aku keluar 1000 Allah akan ganti. Nabi Allah Ibrahim diperintahkan sembelih anaknya, Allah ganti dengan kibas. Takkan kita tak percaya? Sebab kita rasa harta tu kita punya. Kita terlupa kita boleh duit ni pun yang bagi Allah Ta'ala. Kita boleh anak, yang bagi anak Allah. Nabi Allah Ibrahim percaya yang tu. Dia tak ada anak, lalu Allah bagi Nabi Allah Ibrahim anak, dan Allah minta anak Nabi Allah Ibrahim, iaitu Nabi Ismail, untuk disembelih. Allah takkan zalim dengan hambanya. Nabi Allah Ibrahim percaya dengan Allah, aku ikut saya. Dan Nabi Allah Ismail percaya dengan Allah. If'al ma tu'mar, kata Nabi Allah Ismail, jika itu perintah daripada Allah, if'al ma tu'mar, buatlah wahai ayahku seperti mana yang telah diperintahkan oleh Allah. Kita boleh yakin tara tu tak? Boleh tak kita yakin tara tu? Boleh tak? Kalau tak yakin nak selamat Dajjal. Kalau tak yakin boleh selamat Dajjal. Lah Yahudi duk buat benda-benda semua kita ikut, betul tak? Orang mengaji ikut, orang tak mengaji ikut. Agak-agak Dajjal mai boleh selamat. Agak-agak Yahudi duk buat benda-benda, Nasara duk buat benda-benda, semua orang ikut. Hak mengaji ikut, hak mengajar ikut, hak hafal Quran ikut, budak pondok ikut, merata orang ikut. Mai Dajjal besok agak-agak boleh selamat. Apa kita fikir balik? Hak yang buat ni hafal Quran, bukan sekadar surah Al-Kahfi saja. Quran 30 terih. Bukan Kahfi saja dia baca, 30 Al-Quran. Maaf cakap tuan-tuan, yang duk main TikTok ni, budak tahfiz Quran ada, ustaz ada, hak kaki mengaji main masjid tiap malam ada. Apa orang buat ikut, apa orang buat ikut. Ustaz, hak saya ikut ni tak berdosa pun. Tuan-tuan, Dajjal besok dia mai tawak kat kita makanan. Bukan benda lain. Ayat. Syarat hang nak makan, syarat hang nak minum, hang kena mengaku dia tu Tuhan. Berjayalah Yahudi dan Nasara didik kita. Hak kepiah, hak tak kepiah, hak mengaji, hak tak mengaji, hak mengajak, tak mengajak. Yahudi berjaya tarbiyah kita. Kita kata tak apa, ikut sikit-sikit tak apa. Tak ada.
Ke hak main mengaji ni pun ada buat juga. Hampa tanggung lah tuan-tuan. Ya. Kita nak tipu siapa? Kita nak tipu Allah? Tak boleh. Allah tahu. Kita nak tipu siapa? Benarlah Allah sebut dalam suratul Baqarah, yukhadi'una Allah walladzina amanu, mereka nak tipu Allah dan orang beriman. Padahal mereka ni tipu diri mereka sendiri. Kita tertipu. Baik. Yang mewajibkan ahwal yang hamidah ketika itu, yang keluar daripada diri dia adalah amalan yang terpuji, perkara yang baik. Dia beramal, makin dia banyak beramal, makin perkara yang baik keluar daripada dirinya. Makin banyak dia berbuat kebaikan, makin hal-hal yang baik keluar daripada tubuhnya, yakni dia dikurniakan oleh Allah akhlak yang baik. Setengah daripadanya warid yang mewajibkan haibah. Allah berikan kehebatan pada dia. Setengah daripada warid itu Allah kurniakan hibah, yakni kehebatan atas diri dia. Ni orang mukmin tentang orang mukmin. Orang mukmin ni hidup dia tak sampai akal. Sampai akal ke tentang? Perang Badar sampai akal? Perang Badar sampai akal tak? Tak sampai akal. Ini orang mukmin. Ini orang mukmin tuan-tuan. Orang mukmin ni dia tidak berpegang pada majoriti. Orang mukmin ini dia berpegang kepada pertolongan Allah. Orang mukmin ini dia berpegang dengan rahmah Allah. Orang mukmin ini dia berpegang dengan keredaan Allah. Bukan majoriti tuan-tuan. Nabi sebut macam tu. Bada'al Islam ghariba wa sayaudu kama bada'a ghariba fatuba lil ghuraba. Untunglah orang yang sikit. Sebab apa? Sebab yang benar-benar boleh mengikut Allah ini sedikit. Yang boleh masuk syurga Allah sedikit, tak ramai. Semayang ramai boleh semayang tuan-tuan. Saya nak buat macam ni ya. Saya kalau cerita pekah ni dia jadi macam tegah sikit. Kita hebat kat mana lah. Tapi kalau ada kenduri kahwin, kalah kita. Betul tak? Padahal dalam kitab-kitab fiqh mazhab Syafi'iyah, jika ada dalam kenduri itu ada perkara kemaksiatan, haram pi. Ada ulama yang paling syadid, dia kata apa? Jika dalam majlis tu ada orang tak pakai tudung, haram pi. Jangan kata orang yang berinai apa semua ada dalam tu tak pakai tudung, haram pi. Agak-agak boleh tak? Boleh tak? Kawan kita menikah, boleh tak tentang? Boleh tak pi? Gambar dah? Gambar dengan pengantin ada?
Kan? Pengantin perempuan pakai tudung, tak tutup dada. Dosa tak? Kita tegak ke, kita selfie sekali. Kita kata kita hebat ni. Kita kata kita hebat ni. Kita kata kita bagus ni. Kita kata. Ketika kita kata nanti apa kata orang. Dan kita terlupa apa kata Allah. Sebab itu Nabi kata, fatuba lil ghuraba. Beruntunglah orang yang sedikit. Sebab kita pegang apa? Kalau manusia tak ada, susah. Kita terlupa. Jika seluruh manusia ini berhimpun untuk memberikan manfaat atas kita, tidak dalam kehendak Allah, nescaya tidak boleh memberi manfaat. Jika seluruh makhluk di dalam dunia ini berhimpun untuk memudaratkan kita, jika tidak dalam kehendak Allah, nescaya tidak boleh mendatangkan mudarat. Saya dah baca dah di masjid ini. Allahumma la mani'a lima a'taita wala mu'tiya lima mana'ta wala radda lima qadaita wala yanfa'ul zaljad diminkal jad. Sebab itu Imam Al-Ghazali dia suruh kita baca lepas asar, lepas subuh. Kenapa lepas asar? Sebab penutup siang bermula malam. Kenapa lepas subuh? Penutup malam bermula siang. Nabi ajak kita macam tu. Ini orang mukmin. Orang mukmin dia tidak memandang selain daripada Allah. Yang dia pandang, yang dia harap, yang dia takut hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kita tak ada tuan-tuan, masih ada di dalam ni. Masih lagi duk main dalam ni. Apa orang kata, apa orang kata, apa orang kata. Nanti kalau orang tak tolong tak boleh. Nanti kalau semua orang. Baik, saya nak tanya jemaah masjid. Kemarin saya tanya dah di masjid lain. Masa kita semayang jarak-jarak orang hinggap, betul tak? Ni boleh rapat? Ikhlas saya tanya. Siapa yang dah pernah sujud syukur sejak dirapatkan saf? Sujud syukur, terima kasih ya Allah kerana engkau telah rapatkan saf kembali. Siapa dalam masjid ni? Tolong angkat tangan. Ikhlas tuan-tuan. Ni yang saya katakan. Kita terlupa. Hak bagi jarak dia, hak bagi rapat dia, hak tahan kita tak boleh salat pun dia, hak yang bagi salat pun dia, yang katuk pintu masjid pun dia, yang buka pintu masjid pun dia. Tuan-tuan pernah dengar tak? Besok sampai akhir zaman, Nabi kata masjid ni cantik, tapi dalam dia tidak ada hidayah. Pernah dengar tak hadis tu? Tidak ada hidayah ni apa dia tuan-tuan? Tidak ada kebaikan. Zaman lah mengaji banyak, tetapi kebaikan diangkat. Kenapa diangkat ustaz? Orang koi mengaji, koi buta mata hati. Buta lah tuan-tuan. Allah bagi kita rapat sah ni tak terima kasih dengan Allah langsung. Allah bagi kita rapat ni
Terima kasih pun tak. Syukur pun tak. Sebab apa? Sebab kita pegang yang ni bukan Allah bagi. Macam tu kan? Pasal apa kita tak nampak? Pasal apa hati kita tak nampak? Kita buta ke? Tak, kita tak buta. Kita masih nampak. Mata kita terang. Yang buta apa dia, tuan-tuan? Yang buta adalah mata hati kita. Kita tak nampak dengan kurnia daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan, kalau kita set-set hak belajar ni pun buta, hak tak belajar, wallahu a'lam. Dan setengah daripada warid mewajibkan suka hingga lain daripada itu di dalam bersalah-salahan ahwal. Dan tatkala ada segala warid itu berbagai-bagai, maka adalah segala jenis amal itu pula berbagai-bagai. Kerana segala amal yang zahir itu mempusaka ke apa ni? Bagi ahwal hati yang batin. Allahu. Tiap-tiap amalan yang zahir ini dia itibak kepada batiniah. Tiap-tiap amal yang zahir yang keluar daripada 7 anggota kita mengikut apa yang di dalam batin kita. Batin kita macam mana? Mudah kan? Hati kita macam mana? Macam itulah yang keluar, tuan-tuan. Macam itulah. Dia tak lari dah. Sebab ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, az-zahiru yadullu 'alal batin. Ni kita tengok ni. Nak mai korban. Kita berebut daging ni tak? Kita berkelahi ke tak? Pasal daging korban ni berkelahi ke tak? Kita nak tengok balik. Masalah ni tak selesai puluhan tahun duk berkelahi. Pasal daging korban. Tak cukup. Hak yang ambil pun ambil, lebih pun ada. Ni, nak tengok ni selesai tak? Selesai tak? Allah uji kita dengan seketui daging kan? Kita boleh tak berdiri atas dasar iman dan Islam kita? Ataupun kita tewas juga? Baru daging, tuan-tuan. Belum ketui iman lagi. Allah uji kita dengan seketui daging segar. Belum ketui mah lagi, tuan-tuan. Belum lagi, tuan-tuan. Zaman gunung mah timbul ini belum sampai lagi. Yang Nabi kata 100 orang yang pergi, 1 selamat. Agak-agak nak mai bulan korban ni, bulan depan, kita berjaya atau kita tidak berjaya? Yang tiap-tiap tahun masalah tidak pernah selesai. Kepala hilang, ekor hilang.
Satu orang ada satu kupon, balik boleh bawa 3 beg plastik. Agak-agak boleh selesai tak masalah ini? Yang ni belum lagi zahirnya gunung mas. Yang Nabi kata tu, yang kita kata kita boleh selamat. Allah uji kita dengan sebungkus daging, kita boleh selamat tak? Allah uji kita dengan sekilo daging, kita boleh selamat tak? Jika mana Allah hidupkan kita waktu zaman itu, gunung mas yang Nabi kata ini zahir, 100 orang yang pi 99 Nabi kata mati terbunuh, seorang saja selamat. Tuan-tuan, kita takut zaman tu kita hidup. Kita takut zaman tu kita hidup. Yang ni masalah dia. Ketahui olehmu. Pukul 9 saya berhenti tentang sebab malam ni saya nak balik. Ketahui olehmu bahawasanya segala amal itu kejadian ahwal yang datang ia daripada kurnia hak Allah Ta'ala. Setiap amalan, perkara yang keluar daripada amalan adalah kurnia daripada Allah, bukan sebab kesungguhan kita. Kita rasa seronok, kita rasa boleh buat, bukan sebab kita tahu, tapi adalah kurnia dan anugerah daripada Allah, bukan sebab kita hebat. Tuan-tuan, hebat ni jaga-jaga. Allah boleh angkat saatnya. Ketika dia rasa dia hebat, Allah akan angkat kehebatan itu pada orang yang rasa dia hebat. Ya ke Ustaz? Ya. Firaun rasa dia hebat. Namrud dia rasa dia hebat. Kita bukan Firaun dengan Namrud Ustaz, tapi kita rasa kita hebat. Cara kita kita ada ilmu, kita rasa kita hebat. Kita ada reta, kita kata kita hebat. Kita ada macam-macam benda, kita rasa kita hebat. Jangan lupa, sejarah menyatakan banyak perkara orang yang rasa dirinya hebat, akhirnya Allah angkat akan kehebatan. Jangan risau, tuan-tuan. Sebab apa? Sebab dia lupa siapa dia, siapa Allah. Kita jangan duk kalut sangatlah tuan-tuan. Kita jagalah diri kita. Kita jaga diri kita, ikut apa yang dibuat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, tak lari daripada 4 perkara: Al-Quran, hadis, ijma', qiyas. Jangan lari. Al-Quran, hadis, ijma', qiyas. Jangan lari. Jangan lari, tuan-tuan. Zaman ni zaman fitnah. Zaman ini fitnah terlalu besar. Dan zaman ini zaman kerosakan iman terlalu hebat. Dan kerosakan agama terlalu hebat. Kena jaga-jaga. Kerana bahawasanya khatir yang mahmudah
lintasan-lintasan yang mahmudah itu, apabila datang ya hujan, alhamdulillah. Jangan duk kalut pula. Mari Allah tahan hujan, kita sampai minta semayang sunat minta hujan, betul tak? Dia bagi hujan, nak semayang sunat tahan pula. Yang ni nak kena penampak ni. Lama tak sebut penampak ni. Jadi Allah nak ikut kita ke kita nak ikut Allah? Allah bagi panas, kita kata. Allah bagi hujan, kita kata. Sampai bila kita nak jadi macam ni? Sampai bila? Sampai bila kita boleh duduk tempat redha? Sampai bila? Syariat kena ada. Ketika hampir menjadi kemarau, kita kena buat semayang sunat minta hujan. Bagi hujan, jangan merungut, redha. Macam mana orang mukmin mai saja hujan, dia tak lupa baca apa? Allahumma sayyiban nafi'a. Tak payah baca panjang-panjang. Allahumma sayyiban nafi'a ni cukup dah kalau kita tak lupa. Kalau kita tak lupa, tuan-tuan, setiap kali turun hujan, Allahumma sayyiban nafi'a. Cuma yang kita tanya diri kita, setiap kali turunnya hujan, berapa kali aku ingat nak kata Allahumma sayyiban nafi'a? Ataupun kita kata Allah hujan lagi petang. Allah bagi hujan, kita kata. Allah bagi kemarau, kita kata. Jadi perangai kaum Bani Israel tu agak-agak turun kaedah. Kaum Bani Israel bagi manna wa salwa, kata lagi. Tak cukup. Takkan hari-hari duk makan makanan dari syurga, buat mailah bawang. Jadi Allah nak ikut kita, kita nak ikut Allah. Sama. Kita tak kata tapi macam serupa. Tak kata tapi macam serupa. Sikit lagi tentang cerita bab hujan lah 5 minit. Sikit lagi. Saya tengok tentang macam nak mati lah. Sebut Allah, sebut Rasul, sebut Allah macam memang nak mati. Dia tak apa nak suka sangat. Sebut Allah, dia tak apa nak suka sangat. Kan? Boh lagi Allah, dia tak apa nak suka sangat. Dia kuih letih, kuih letih, kuih letih, kuih letih. Cubalah tentang larat lama mana duduk sebut Allah. Lama mana larat? Tentang try tengok wayang 2 jam. 2 jam tengok wayang. Duduk zikir 2 jam. Tahan lama mana? Tahan tengok wayang lagi ke? Tahan zikir lagi. Start zikir setengah jam, tak tahan sat, resah, gelisah. Kita nak kata kita hebat. Kita nak kata kita lepas daripada Dajjal. Tengok wayang tahan 2 jam. Zikir sejam tak boleh duduk, tuan-tuan. Tak boleh duduk sejam. Rasa boleh lepas tak? Rasa-rasa lah. Kalau utara ni, lepas tak? Tanya, tuan-tuan tanya, saya tanya diri saya. Baik.
Lalu orang kata, ustaz tak boleh buat misal macam tu. Tu nak buat misal macam mana lagi? Ingat tak kuliah saya 10 tahun dulu? 10 tahun kot. Saya pernah kata, babi ni buat belah ya. Tapi nada dia tak macam ni ya. Kalau nada saya buat macam nada hak dulu nun, ya, tentang mati dah. Darah tinggi terus. Babi tu buat belah ya. Belah-belah dalam rumah. Boleh tak tuan-tuan? Macam belah kucing ya. Kita kata tak boleh tuan-tuan. Tak boleh belah babi tu. Betul tak? Belah babi tak boleh ustaz. Lah tuan-tuan, kita jadi macam pening kepala. Kan? Orang pi peluk anjing lah. Orang pi bagi makan anjing lah tuan-tuan. Kan? Sebab dia kata ada kisah seorang pelacak yang bagi minum anjing yang dahaga masuk syurga. Jadi aku kena amal nak ni. Jadi macam mana tuan-tuan? Kita hak mengaji dulu-dulu ni lah, agak-agak lah. Boleh tak tuan-tuan kita ni pada mazhab Syafi'iyah ni, hak kita mengaji peluk anjing, cium anjing, gosok kepala dia. Lah orang kita tuan-tuan bela anjing di rumah. Jangan kata anjing tuan-tuan. Lah orang kita tatu penuh dalam badan. Ni orang kita tuan-tuan. Bukan orang pematang poh, bukan. Lagi tuan-tuan kata saya kata orang pematang poh pula. Dah, bukan pematang poh ni. Ni pematang mangga. Saya pernah jumpa anak laki-laki ada tatu tuan-tuan, mak dia bertudung. Jalan elok, tak ada apa-apa. Saya pernah jumpa suami pakai jubah tuan-tuan, isteri elok pakai seksi, pegang tangan jalan tak ada apa-apa. Saya bukan cerita tentang sesuami pakai jubah, si isteri pakai seksi, tapi saya nak cerita yang mana malu itu telah diangkat oleh Allah. Dulu tuan-tuan, kalau pak pakai kepiah, anak tak pakai tudung, malu nak jalan. Lah tak berjayanya sekular mendidik kita, berjayanya liberal mendidik kita. Kita tak perasan. Zamanlah takut tuan-tuan. Jagalah. Maka zahirlah takat tu ya. InsyaAllah saya sambung 2 bulan lagi insyaAllah. Sebab bulan depan kebetulan tu program kita di sini malam raya haji. Jadi tak boleh nak main lah. Tuan-tuan mau duk kalut dengan lembu. Sekejap lagi nak ligan lembu lepas lagi apa semua lagi. Kan? 3 tahun tak boleh nak buat meriah tuan-tuan. Tahun ni boleh kan? Jadi kalut dia lain macam. Sama orang kita 3 tahun tak boleh raya, sekali dia boleh raya tuan-tuan. Allah. Kan? Beraya sungguh kira balas dendam ya. Kan? Dia ada raya tahun 2002, nawaitu qadaan pun ada. Dia qada raya tuan-tuan, dia raya sungguh-sungguh lah. Kan? Tapi tak apalah, raya tu anugerah daripada Allah. Kan? Alhamdulillah, bila ikut daripada raya ni sehari ya. 1 Syawal tu saja raya. Lepas pada tu tak ada raya dah.
Ya, raya 3 bulan ni dia nawaitu Aidil Fitri jam'an. Takdiman ke takhiran tak tahulah. Jam'an takdiman Aidil Adha lillahi ta'ala. Dia jamak terus dengan Aidil Adha, dicampur jadi 3 bulan. Ya, ni orang kita. Ya. Lela macam-macam tuan-tuan. Ya. Dia kira raya puasa 6 tak payah pun tak apa. Janji boleh raya. Nak pula lah kita dengar pula orang kata siapa kata tak tahu puasa 6 puasa Syawal 6 hari dalam bulan Syawal boleh puasa bulan lain. Jadi ni orang kata, siapa kata tak tahu. Nabi kata macam lain. Kita dengar dari dulu Tok Guru kita habaq macam ni. Tiba-tiba 2022 ada orang kata. Siapa kata? Tak tahu. Jadi ikutlah. Tuan-tuan nak pakai yang mana? Tuan-tuan nak pakai yang puasa 6 Syawal hanya boleh puasa dalam bulan Syawal. Yang ni yang daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ataupun tuan-tuan nak pakai hak yang zaman lah punya. Dia kata tak ada Syawal pun boleh puasa. Orang nak kata macam-macam boleh kata. Zaman lah. Orang boleh tukar tuan-tuan zaman lah. Macam kita duk buat talqin yang tu tak betul dah, salah sangat. Yang ni memang salah betul-betul punya, hang ahli neraka punya. Hak bolehnya buat tazkirah. Tazkirah di kubur boleh lepas pada tanam-tanam. Jadi tak payah buat talqin. Siapa buat talqin masuk neraka. Tazkirah boleh mengingatkan bagi orang yang ada. Lah. Jadi kita pun kalau ada orang sakit ya, nak baca Quran, baca Yasin tapi orang sakit, tak boleh yang ni. Yang ni orang tak buat, siapa pun tak buat. Kalau aku buat saja boleh. Macam-macam lah tuan-tuan. Lah. Jadi jangan pening kepala, balik pada asal. Asal mana dia? Tok Guru kita dulu buat, ikut saja. Tok Guru kita dulu buat, ikut. Ustaz, pasal apa Tok Guru kita buat kena ikut? Nama pun Tok Guru, takkan mereka tak pandai. Macam saya bukan Tok Guru, tuan-tuan jangan ikut. Saya ni bodoh, tuan-tuan jangan ikut. Jadi baik, apa yang ulama kita buat hak dulu tu terus aja. Nak baca Quran ke, nak baca Yasin ke, baca. Lah kita pening kepala, Ustaz, ayat Yasin ini kalau baca ada ke fadilat dia, kelebihan dia? Ayat Yasin tak ada. Zaman Nabi tak ada kelebihan pada ayat Yasin. Kalau baca Quran pada ayat yang tu ada, dia pening kepala. Yasin tu bukan Quran ke? Jadi kita pening tuan-tuan. Jadi nasihat saya, jangan cari yang pening-pening. Ya. Tuan-tuan rasa tuan-tuan nak baca suratul Ikhlas. Baca dalam ayat, contoh ni ayat. Tuan-tuan hafal yang tu lah. Apa yang tu? Baca suratul Ikhlas, baca. Kan? Tuan-tuan nak jadikan dia sebagai syifa. Bacalah. Karena suratul Ikhlas juga Al-Quran. Ustaz, saya kul huwallahu ahad tak ingat. Yang duk ingat Al-Fatihah. Sebab saya semayang memang tak pernah baca surah. Habis hamin saja rukuk. Habis hamin saja rukuk. Ustaz, memang saya pemalas sungguh.
Jadi baca Fatihah, cium pada ayat, minum. Niat mudah-mudahan ia menjadi syifa. Ya. Senang susah? Senang ya tuan-tuan, tak susah pun. Ustaz dah minum air dengan baca Fatihah ni, kalau sakit kepala boleh tak ambil Panadol? Ambil lah, tak ada masalah. Makanlah Panadol, tak ada masalah. Kerana makan ubat itu juga perintah daripada syara. Jadi nak pening kepala, nak buat apa tuan-tuan? Islam ini mudah. Jadi tak payah pening. Nah. Orang tanya saya macam-macam malah. Orang tanya kat saya macam-macam. Ustaz lah orang duk bergaduh, angkat tangan ni macam mana Ustaz? Boleh ke tak boleh? Saya kata hak tak bolehnya tak semayang. Hak duk bergaduh angkat ke tak angkat pasal apa? Boh di dada, boh di perut, boh di mana. Kan? Tak payah bergaduh hak tu. Hak bergaduhnya kalau hang tak semayang. Saya pernah tuan-tuan mampu 9.5. Saya kan boleh nak cerita benda-benda macam ni. Saya jadi grup itu. Ada di tempat saya, di kampung saya, ada satu kawan ni, di kampung tu ada satu orang tua ni, dia memang tak semayang. Alasan dia apa? Alasan dia, orang lelaki dia bagi hadis semayang di masjid. Sebab Nabi kata, kalau tidak semayang di antara orang yang tak diterima salatnya, orang yang semayang sendirian. Dia ni tak bodoh tuan-tuan, orang tua ni. Jadi bila kawan ni tanya pada hari Jumaat, dia mai rumah orang tua ni hari Jumaat. Jadi dia pun tanya kat orang tua ni, kenapa tak pergi masjid? Kenapa tak semayang? Saya tak semayang di rumah sebab Nabi kata kalau semayang di rumah tak terima. Awak tak pergi masjid? Dia kata bukan saya kata. Dia kata macam mana saya nak pergi masjid? Dia kata harta la ni susah nak kita katakan 100% halal. Jadi dalam fiqh kalau semayang di kuil ke, di tokong ke, di tempat-tempat yang dilarang, makruh dia tak. Tempat tu tapi hasilnya daripada perkara yang sumber yang tidak baik, dia kata tak dapat apa-apa. Tapi depa ni bergaduh tuan-tuan. Yang ni bagi hujah, yang ni bagi hujah, lama-lama hak ajak semayang ni pun tak semayang jemaah je. Duk kalut bergaduh ni terlebih waktu dah tuan-tuan sampai pukul 2. Orang tua ni kata apa? Orang tua ni kata apa? Dia kata hang pun serupa dengan aku dah. Geleng kepala kawan ni. Dalam pada dia nak ajak kawan ni semayang, dia telah tertipu sama. Ni berlaku tuan-tuan. Orang tua tu masih hidup lagi. Masih hidup sampai lah. Dia kalau jumpa saya tuan-tuan di pasar, dia akan peluk saya. Dia jumpa saya, dia peluk. Asal dia jumpa saya, dia peluk. Orang tua yang tak semayang. Sebab saya tak pernah kata jom pergi masjid. Saya tak pernah kata kat dia. Saya jumpa dia, saya peluk dia, saya kata, bang, boleh tak abang ajak saya semayang? Satu hari saya jumpa dia tuan-tuan, saya peluk dia. Saya tanya dia, bang, boleh tak abang ajar saya semayang? Saya tahu dia tak semayang. Dia kata, wah, hang perli aku lah. Dia kata, tak, saya tak reti semayang bang. Saya minta abang ajar saya semayang. Dia kata saya perli dia. Tak bang, saya tak perli ya bang. Tolong ajar saya semayang. Mudah-mudahan Allah beri hidayah kepada dia sebelum Allah matikan dia. Amin ya rabbal alamin. Tuan-tuan yang saya hormati sekalian, takat ni yang dapat saya kongsikan tuan-tuan pada malam ni. Dan tuan-tuan tolong doakan perjalanan saya balik ke madrasah dalam keadaan selamat. Dan tuan-tuan tolong doakan kesihatan saya. Sebab sebenarnya malam ni saya rasa pun tak apa nak sihat sikit.
Sesemua dan badan saya ada hangat sikit saja. Ya. Tuan-tuan jangan risau pula, Covid tak ada lah. Ya. Lagi risau lah, ustaz kata badan dia hangat sikit, ni Covid dah ni. Dah, ya. Jangan risau, Covid dah tak ada lah. 2 tahun saja Covid, tuan-tuan. Ya. Macam tu cerita dah, 2 tahun dah. Lepas 2 tahun tak ada Covid dah, tuan-tuan. Ya. Jadi insya-Allah tuan-tuan tolong doa. Sama tuan-tuan tolong doa madrasah saya nah. Yang 3-3 tu tolong doa bagi Allah tolong insya-Allah. Mudah-mudahan dengan doa tuan-tuan Allah mustajabahkan. Wa akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma jammilna bil afiyah was salama wa hakkikna bit taqwa wal istiqamah wa a'izna min mujibatin nadama innaka as-sami'ud du'a. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawwartal arda binuri syamsika abadan abada ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin.